Ini kita bincang secara umum lah tuan-tuan kan. Sebab apa isu ni akan bimbang berlaku kezaliman ataupun kemudaratan. Orang yang ada seorang isteri pun belum tentu mampu akan menjaga kebajikan pada seorang isteri sahaja, apatah lagi untuk berkahwin lebih daripada seorang. Sebab itu dibincangkan keperluan-keperluan, tindakan-tindakan apabila mahu berkahwin lebih daripada seorang. Walau bagaimanapun, hukum poligami ini boleh menjadi sunat atau makruh atau haram berdasarkan suasana dan keadaan individu yang ingin berpoligami, seperti berikut. Ada hukum boleh menjadi sunat, ada hukum boleh menjadi makruh, ada hukum boleh menjadi haram. Hukum yang pertama tuan-tuan, apabila seseorang lelaki memerlukan isteri yang lain. Contohnya, kenapa nak memerlukan isteri yang lain? Seorang suami tidak cukup ataupun beliau tidak cukup dengan hanya beristeri satu. Tak cukup lah nak kahwin seorang, nak kahwin lagi seorang lah, katanya lah, contohnya lah kan. Atau isteri yang pertamanya itu sakit, ada penyakit, ataupun mandul, iaitu tidak boleh melahirkan anak, sedangkan beliau, iaitu suami, amat menghendaki anak, dan dia merasa mampu, tuan-tuan, mampu dari segi nafkah, mampu dari segi layanan, mampu dari segi tanggungjawab, mampu dari segi keadilan bermalam, mampu dari segi zahir dan batin, segalanya. Seperti mana layanan kepada perkahwinan yang dah wujud ataupun isteri yang pertama, begitulah nanti kalau seorang suami berkahwin dengan isteri yang lain. Begitu jugalah layanan-layanan yang sama. Bukannya tuan-tuan dah kahwin yang pertama, tiba-tiba kahwin yang baru. Mentang-mentang yang baru tu, kalaulah isteri tu dikahwin orang yang muda, yang masih cantik, isteri yang pertama tu dah berpuluh tahun bernikah kan, dia lebih cenderung kepada isteri yang kedua tu yang baru dia nikah. Tak boleh juga. Layanan hak dan isteri pertama tu pun kita kena sama juga, layan seperti mana wujudnya di awal perkahwinan terdahulu. Maka tuan-tuan, apabila dia mampu, dia merasakan, dia yakin mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, maka hukum poligami pada ketika itu ialah sunat. Dia perlukan isteri yang lain ataupun isteri yang sedia ada, mungkinlah tak mampu ataupun tidak boleh melahirkan anak, mandul. Perkara ni, nak perlukan anak ni penting juga tuan-tuan. Untuk apa? Kalau-kalaulah kita ni ada harta, kan? Kalau kita ni ada harta, bolehlah nanti perwarisan itu diagihkan ataupun difaraidkan kepada isteri dan juga anak-anak yang dilahirkan nanti. Sebab apa tuan-tuan? Contohnya, kalau dia ada seorang isteri, seorang isteri tapi tak ada anak, lepas tu adik-beradik suami pun tak ada, sama ada dia tu anak tunggal ke ataupun adik-beradiknya pun dah meninggal ke, cuma ada isteri seorang tu je sebagai waris. Harta tu dapatlah kepada, difaraidkan kepada isteri, dan bakinya tuan-tuan, dia
boleh dapat kepada, contohnya lah, Baitul Mal. Baitul Mal maknanya harta-harta orang Islam yang ditinggalkan itu masih lagi boleh diuruskan oleh yang diamanahkan, seperti Baitul Mal. Tidak ada terlepas kepada pihak-pihak orang. Isu ni tuan-tuan, bukan kita nak merebut harta, tak ada. Sebab bila harta yang ditinggalkan, kalaulah ada ditinggalkan tuan-tuan, duit ke, tanah ke, rumah ke saham ke, maka perlu difaraidkan selepas seandainya kematian itu suami. Jadi perkara-perkara ni memanglah secara fitrahnya, secara asalnya tuan-tuan, bila kita ni bernikah, matlamat kita ni nak wujudkan rumah tangga yang harmoni, kasih sayang, mawaddah warahmah, untuk mencari kebahagiaan, kasih sayang, ketenangan, bukan semata-mata keseronokan sahaja. Kita tahu nak berkahwin ni, walaupun seorang sahaja, kita tahu kita nak rumah tangga yang dibina itu adalah rumah tangga yang bahagia, dengan seorang isteri yang baik, yang solehah, dan anak-anak juga yang baik. Bila nanti kita meninggal, katalah suami itu meninggal tuan-tuan, harta yang ditinggalkan pun itu pun, bila digunakan harta yang ditinggalkan itu, yang difaraidkan, maka dapat digunakan ke jalan yang dibenarkan oleh syarak. Maka tuan-tuan, apabila dia merasa mampu dan berlaku adil kepada isterinya, dia yakin dia dah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai suami, dengan perkahwinan pertamanya itu dia layan isterinya, nafkah pun cukup, sempurnakan hak-hak zahir dan batin. Jadi tuan-tuan, maka dia rasa mampu, boleh berlaku adil kepada sekiranya dia berkahwin isteri lagi seorang ataupun berkahwin lain, maka hukumnya menjadi sunat. Tapi kalau perkahwinan yang ada pun dia tak mampu nak laksanakan, mana mungkin boleh dari segi kemampuan nak berlaku adil kepada isteri yang lain. Yang pertama pun tak terjaga, ni pula nak isteri yang lain. Itulah yang akan, sekiranya berlaku sedemikian, tidak mampu berlaku adil, layan dengan baik, akan wujud apa? Kemudaratan, kezaliman, penindasan kepada isteri ataupun hak-hak wanita tersebut. Ini kerana ia mempunyai kebaikan dan maslahat syarak. Ramai sahabat Rasulullah SAW yang berkahwin lebih daripada seorang. Jadi dia tahu zaman sahabat tuan-tuan, walaupun dulu bukanlah teknologinya, bukanlah semoden yang sekarang, tapi mereka mampu tuan-tuan. Kalau contohlah menjadi pengembala unta ke kambing ke tuan-tuan, lahir je beranaknya kambing ke unta ke tersebut, dia didagangkan dan diniagakan, dan hasil itu kemampuannya untuk beristeri lebih daripada seorang. Kita ni tuan-tuan, dengan faktor ekonomi yang berlaku ni sekarang ni, macam mana nak berkahwin, permulaan nak kahwin tu pun berfikir macam mana ni, dia aku tak cukup lagi ni, kan? Ni nak kahwin yang pertama ni, kan? Dengan kerjanya tak menentu, ekonominya tak menentu, kadang-kadang gaji 2-3 bulan tak dapat, ini tarikh nikah dah dekat dah ni, dengan duit mas kahwinnya tak cukup lagi, dengan duit hantarannya tak cukup lagi, dengan duit kenduri yang nak dibuatnya pun tak cukup lagi. Kena fikir semua faktor supaya kita tidak
melakukan kemudaratan kepada pihak yang lain, ya. Maka tuan-tuan, jika mampu berlaku adil dari segi layanan, kemampuan, nafkah dan sebagainya, bolehlah untuk bernikah lebih daripada seorang, ya, dan hukumnya menjadi sunat, ya. Baik, yang kedua, sekiranya poligami itu bukan kerana keperluan, tak perlu pun, tetapi hanya untuk menambahkan keseronokan semata-mata. Dia fikir seronok saja, dia fikir yalah, seronok je lah. Nak cakap lain kan takut tersasul tuan-tuan, kan. Dia fikir dia nak seronok saja, kan. Dan dia juga meragui dalam masa yang sama, tuan-tuan, dia meragui iaitu syak kemampuannya. Aku nak kahwin lebih daripada seorang ni, tapi ni aku ni macam tak cukup duit lagi lah, kan. Jadi dengan isteri yang ada tu pun kadang 2-3 bulan 2-3 bulan sekali tu bagi nafkah, kejap bagi, kejap tak bagi, culas, ya. Selang-selang kan, kadang tak bagi, nak bayar itu, nak bayar ini, rumah, kereta dan sebagainya, iuran sekolah anak. Lalas, ini kalau aku kahwin ni lagi seorang ni, mau perang besar ni kan, nafkah tak dibagi, contohlah kan tuan-tuan, kan. Dan dia meragui kemampuannya untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Maka apabila dia nak kahwin, tapi dalam masa yang sama sebenarnya dia tak mampu, dia tidak boleh melaksanakan keadilan tu kepada isterinya, maka hukum poligami ketika ini adalah makruh. Adalah makruh, tuan-tuan. Walaupun dia nak teruskan juga, makruhnya mana? Tindakannya. Dia nak teruskan juga, tak apa, nanti dah kahwin, adalah rezekinya. Sebenarnya ada perlu perancangan masa depan yang kita perlu fikirkan. Ini kalau sekarang ni pun rasa macam tak mampu, macam mana pula nanti dah berkahwin? Akan berlakulah juga kezaliman dan juga kemudaratan kepada isteri-isteri. Ini kerana poligami ini bukan kerana, ini kerana poligami itu bukan kerana keperluan, dan boleh jadi rentetan daripada perkahwinan itu akan memberikan kemudaratan kepada isteri-isterinya disebab ketidakmampuan untuk berlaku adil terhadap isteri mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tengok apa istilah orang kata, ukur baju di badan sendiri. Tengok kemampuan kita. Kita nak bernikah ni ada tujuan dan matlamat. Yang penting untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau fikir seronok saja tuan-tuan, ya, redha Allah tu kita ketepikan, na'udzubillah, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menolong hamba-Nya untuk berlaku adil kepada isterinya? Janganlah sampai berlaku kezaliman dan kemudaratan. Sampai kan berlaku pergolakan, perbalahan. Dah tahu tak mampu daripada awal, fikir betul-betul. Jangan buat keputusan yang terburu-buru. Maka tuan-tuan, untuk elakkan kezaliman dan juga kemudaratan, sabda Nabi SAW bersabda, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Kalaulah rasa ragu, tak mampu kemampuan nak berkahwin lebih daripada seorang,
maka tinggalkanlah. Kepada lebih baik tak payah kahwin lebih daripada seorang. Disebabkan apa? Masih tak mampu lagi, tak cukup lagi, ya. Jadi tinggalkanlah supaya tidak menzalimi pihak yang lain. Itu hukumnya makruh. Dan yang ketiga tuan-tuan, jika seseorang lelaki yang ingin berpoligami merasa yakin dia tidak mampu, dia nak poligami, tapi dia memang tahu dah, dia memang tahu dia ni tak mampu dah, tak berlaku adil kepada isterinya. Boleh jadi kerana kemiskinannya, atau kerana kelemahannya, atau tidak yakin dirinya dapat mengawal kecenderungan. Dia tidak adil melayan dari segi kasih sayang. Keadilan ni tuan-tuan bukan hanya dari segi bermalam. Isteri pertama 3 malam, isteri kedua pun 3 malam. Ini contohlah kan. Jadi dia pelbagai nafkah, dari segi layanan, kecenderungan kena sama rata, adil. Maka tuan-tuan, kerana tidak yakin dirinya dapat mengawal kecenderungan dan sifat prejudisnya, tapi dia nak berkahwin juga, sedangkan dia rasa tak mampu, memang tak mampu. Kalau ditanya memanglah dijawab saya mampu, tapi sebenarnya tak ada apa pun, ya? Jadi bila dia teruskan tindakannya itu tuan-tuan, hukum poligami ketika itu ialah haram, kerana akan memberikan kemudaratan kepada orang lain, menyusahkan orang lain. Dengan isteri yang sedia ada sekarang pun, nafkah pun tak bagi, tak cukup, cuai. Ini kan pula nak berkahwin lebih daripada seorang ataupun berkahwin yang lain, dia melakukan tindakan sedemikian, maka hukumnya menjadi haram, kerana akan memberikan kemudaratan kepada orang lain. Dia bukan kemudaratan kepada isteri itu semata-mata, dia akan memberikan kemudaratan kepada keluarga isteri itu juga. Nafkah tak dapat, keperluan hidup tak cukup, lalas cari mak ayah. Kamu kan dah berkahwin, apa masalah kamu ni? Suami saya ni tengok macam yakin boleh kahwin lebih daripada seorang, rupanya satu habuk pun tak ada, kan? Jadi akhirnya minta nafkah daripada ayah ataupun keluarga dia sendiri, sehingga kan berlakulah minta kepada adik-beradik, suami kamu tak bagi ke nafkah kepada kamu? Kalau dia kahwin lebih daripada seorang, kamu ni isteri kedua, contohlah kan, mestilah dia mampu. Saya sejak nikah, 1 sen duit pun ataupun satu nafkah isteri pun saya tak pernah terima. Terperanjat keluarga isteri tersebut. Dan berlakulah pergolakan, perbalahan, salah faham, selisih faham antara suami dan isteri yang dinikahi itu. Maka akhirnya perkara yang bila pergolakan tidak dapat diatasi, perbalahan tidak dapat diselesaikan, takut-takut akan berakhir dengan perceraian. Itu yang kita tak mahu. Nak sebut perceraian ni tuan-tuan takut, tapi sebab itulah matlamat perkahwinan tu kita kena faham daripada awal lagi, supaya kita mampu nak melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab yang diberikan dan diamanahkan kepada sebagai seorang suami, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar.
Yang bermaksud tidak ada kemudaratan dan tidak boleh melakukan kemudaratan. Jangan tidak ada kemudaratan dan tidak boleh, jangan melakukan kemudaratan kepada isteri yang nak dinikahi itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka bila kita nak berkahwin, tuan-tuan, perlulah tahu kemampuan kita sebagai suami. Kita rasa nak kahwin lebih daripada seorang, tengok isteri yang sedia ada ni, isteri yang kita dah nikah berpuluh tahun dahulu dah, walaupun usia kita makin meningkat, kita makin ke umur pencen, saya pun akan meningkat usia saya, kan? Isteri kita pun sama sebaya dengan kita. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita ingatlah, kembalikanlah memori kita yang dahulu itu, supaya perkahwinan yang sedia ada tu kita jaga dengan sebaiknya. Ingatlah masa kita bercinta dahulu, nak dapatkan isteri kita macam mana, dia punya cabaran, dugaan, sampai berebut rasanya, contohlah tuan-tuan, kan? Jadi bila kita dulu dah bersusah payah, lautan api sanggup ku renangi, jalan yang berliku sanggup ku lalui, akhirnya bila dah berkahwin berpuluh tahun, ada pula nak cenderung kahwin lebih daripada seorang. Tak salah, boleh, hukum asalnya harus dan dibolehkan, dipersilakan, tak jadi masalah. Jika ada kemampuan, mampu berlaku adil, sama rata dari segi kasih sayang, kecenderungan, nafkah dan sebagainya, pelbagai aspek kena diteliti, maka silakanlah kahwin lebih daripada seorang. Sebab apa? Sahabat-sahabat Nabi pun berkahwin lebih daripada seorang. Kerana apa? Kerana kemampuan dan keyakinan mereka, sahabat Nabi itu boleh melakukan keadilan kepada isteri-isteri mereka. Tengok kita nak makan pun tak cukup, kadang pagi tak makan, petang makan. Kita tak apalah tuan-tuan, yang isteri anak-anak kita tu takkan kita tak bagi makan. Jadi semua kita perlu beri perhatian. Dan seperkara mesti difahami, sekiranya suami mengahwini, insya-Allah saya berhenti dalam 7 suku, insya-Allah. Boleh tuan-tuan 5 minit. Tu 75 minit. Ni dah 7.10. Seperkara yang mesti difahami, sekiranya suami mengahwini isteri kedua atau ketiga dalam dua keadaan terakhir tadi, yang makruh dengan yang haram tu. Yang sunat tu boleh je lah, on je lah, kan? Dibolehkan jika ada kemampuan. Ni hukum yang kedua makruh, dan hukum yang ketiga tu menjadi haram. Dalam dua keadaan terakhir tadi tu, dia tahu, dia meragui kemampuan dia, ataupun dia yakin, aku tak mampulah nak kahwin lebih daripada seorang, tapi aku teringin nak kahwin dengan dia, kan? Walaupun dah ada seorang isteri, teringin nak kahwin dengan dia sebab dia ni cantik, baik ke apa, kan? Mana boleh lepaskan? Contoh, kan? Dia kahwin juga, menjadi hukum tu makruh ataupun haram. Sekiranya berlaku juga perkahwinan dan akad nikah itu, akad nikah tersebut tetap menjadi sah. Yang menjadi makruh ataupun haram, tindakan-tindakan dia. Dah tahu tak mampu, meragu boleh ke tidak, dia teruskan juga buat apa? Jadi sekiranya akad nikah itu berlaku, maka akad nikah itu tetap menjadi sah mengikut rukun-rukun nikah yang ada pada hukum syarak itu. Namun kesan yang menyusul daripada akad tersebut ialah halalnya kehidupan suami isteri di antara mereka. Bila dah nikah menjadi halal lah.
Bila dah jadi halal dan mencampuri menggauli isterinya itu, fikirkanlah tanggungjawab seterusnya, hak-hak isteri yang digauli itu. Maka juga kewajipan memberi mas kahwin dan juga kewajipan memberikan nafkah, sekalipun hukum akad yang dibincangkan itu adalah makruh pada keadaan yang kedua dan haram pada keadaan yang ketiga. Haram itu hanya mendapat dosa, tetapi tidak membatalkan akad nikah tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni tuan-tuan, walaupun kat dunia ni kita ni adalah seperti raja, ketua keluarga, isteri mesti ikut cakap kita ni, ustaz. Saya ni isteri dia, saya ni suami dia, dia mesti dengar cakap suami, taat pada suami. Patutnya dia mesti taat, ni dia tak taat kepada saya, dia tak dengar cakap saya. Tengoklah keadaan kenapa isteri tu tak mahu dengar cakap suami. Mungkin suami tu tak bertanggungjawab, mungkin suami tak berlaku adil. Bila tak berlaku adil, wujudlah kezaliman, berlaku zalim kepada isteri. Mananya dia tak taat? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila kita nak berkahwin lebih daripada seorang ini, perlulah lihat pada kemampuan diri kita. Dan peringatan sebelum saya berakhir, kalaulah ada di antara kita-kita ni lah, kawan-kawan kita lah, ataupun di luar sana lah, yang berkahwin lebih daripada seorang, tapi bukan ikut yang contohnya di nikah dekat Thailand, nikah kat luar, ataupun nikah di Indonesia, ataupun nikah di Malaysia, tapi tak ikut peraturan yang ditetapkan. Contohnya apa? Nikah sindiket. Ada yang nikah di rumah, bawa imam juru nikah daripada luar negara. Pada masa itu, walaupun hukum syarak itu sah, ada lelaki, ada perempuan, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul dan sebagainya, pastikan selepas itu tuan-tuan, peringatan untuk kita bersama, termasuklah saya ini, silalah buat pengesahan ataupun daftarkan nikah tersebut, supaya kebajikan-kebajikan, hak-hak kepada isteri ataupun anak-anak yang dilahirkan itu terjaga dan terbela. Contohnya apa tuan-tuan? Dia dah kahwin lain, balik Malaysia, tak didaftarkan, tak disahkan, kan? Lepas tu anak pula lahir. Anak lahir tak jadi masalah lah tuan-tuan, InsyaAllah lah sah taraf. Masalahnya nak mendaftarkan surat beranak tu, apa ni, dia akan cek nikah, surat nikah mana, surat nikah, nikah yang berlaku di dalam Malaysia, daftar sama ada di Selangor ke, di wilayah Persekutuan ke, di Pahang ke, Terengganu dan sebagainya, asalkan di Malaysia, barulah pihak JPN contohnya lah, boleh mendaftarkan surat beranak dan boleh menasabkan ataupun ataupun bintikan kepada bapanya yang bernikah itu. Kalaulah tak ada tuan-tuan, seolah-olah wujud seperti tiada perkahwinan tu wujud, seperti tidak ada perkahwinan tu wujud yang berlaku di Malaysia. Dan lebih parah lagi tuan-tuan, dah berkahwin lebih daripada seorang,
Ini pun baru-baru ni tuan-tuan saya dapat makluman ataupun isu yang berbangkit. Kahwin, suaminya pun meninggal, tapi perkahwinan dia tu poligami tu. Suaminya pun meninggal, suaminya ada harta, contohnya EPF ke, KWSP ke, duit dekat bank ke dan sebagainya, nak difaraidkan. Bila nak mohon faraid tuan-tuan, contohlah si mati ni telah berkahwin, mestilah nak tengok surat nikah di mana. Tujuan buat pengesahan nikah dan juga daftar nikah tersebut, walaupun berlaku di luar negara, balik Malaysia daftarkan, sahkan, kan, supaya surat nikah tu boleh dikeluarkan dan surat beranak boleh dikeluarkan juga. Maka tuan-tuan, terbelalah isteri-isteri yang nak dijaga di bawah peraturan undang-undang yang ada di Malaysia ini, kan? Jadi tuan-tuan, kalaulah nak mohon poligami dari segi perundangan, buat proses permohonan nikah macam biasa di pejabat agama, kemudian akan dipanjangkan ke Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam untuk mohon poligami. Ataupun bila dah nikah di luar, sama ada di Thailand, di Indonesia dan sebagainya, ataupun secara sindiket, kena dilaporkan, kena disahkan, jangan bertangguh-tangguh, kan? Jadi buat pengesahan nikah ataupun daftar, buat pengesahan dulu di Mahkamah Tinggi Syariah juga, pengesahan nikah poligami. Jangan bertangguh-tangguh tuan-tuan, bertangguh-tangguh bertahun-tahun sampailah anak tu nak kahwin, ya. Tengok surat mak nikah, mak ayah nikah, tak ada. Jadi macam mana nak pastikan kamu ni anak kepada dia? Memanglah orang boleh cakap, kan, saya ni, dia ni anak saya ni, takkan tak boleh nak nikah, kan? Ya, Jadi bila kita berada di bawah tanggungjawab, perundangan yang tempat kita tinggal, kena ikut kepada yang ditetapkan. Kat mana-mana pun tuan-tuan, kalau kita tinggal di Saudi pun, orang tak tahu kita ni daripada mana, kau bernikah ke tidak, kan? Tapi dia mesti kalau ada apa-apa keperluan urusan-urusan nak dilakukan, dia mesti akan tengok surat-surat nikah, pengesahan daripada kedutaan. Oh betul, pasangan ni adalah suami isteri, maka boleh tinggallah bersama. Itulah kita kena faham peraturan-peraturan di mana tempat yang kita tinggal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertama, lihatlah kemampuan kita macam mana, dan sekiranya sudah berlaku perkahwinan poligami itu yang pernah berlaku di luar, di luar sekitar di luar Malaysia, contohnya di Thailand ke dan sebagainya, maka bila pulang ke Malaysia selepas akad nikah tu, dalam tempoh 6 bulan kena dilaporkan, didaftarkan dan disahkan di pejabat agama dan juga di mahkamah syariah, supaya apa, urusan-urusan nak mengeluarkan surat nikah ataupun surat beranak yang anak tu dilahirkan berjalan lancar. Dia bila tertangguh ni tu, apa yang masalah dia takut kena denda. Takut kena denda, kan, takut kena penjara juga, dah sendiri cari penyakit. Yalah, tak salah nak nikah, boleh dipersilakan, tapi bila kita melakukan tindakan-tindakan tu, kita kena berani,
berjiwa besar menghadapi halangan-halangan ujian-ujian yang telah kita ataupun suami-suami itu telah mengambil tindakan untuk berpoligami. Saya rasa sekadar itu saja untuk perkongsian kali ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan adalah sedikit kefahaman yang boleh kita lakukan apakah tindakan-tindakan yang kita nak lakukan selepas ini. Bolehlah bertanya kepada pihak-pihak yang berkenaan, contohnya pejabat agama ataupun di mahkamah syariah. Kalau nak tanya isu poligami, tuan-tuan, tanya di mahkamah tinggi syariah, bukan mahkamah rendah syariah. Mahkamah rendah syariah dia tak ada bidang kuasa. Bidang kuasa poligami ni adalah mahkamah tinggi syariah. Maka tuan-tuan, ikutlah kemampuan kita, keperluan kita. Yakin boleh berlaku adil, mampu, silakan. Kalau meragui, nanti dulu. Kalau betul-betul yakin tak mampu, tinggalkanlah. Tak apalah, kekalkanlah isteri yang masih ada. Mudah-mudahan perkahwinan kita semua, tuan-tuan, diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nanti balik tengok isteri, walaupun ada terdetik niat nak kahwin lebih daripada seorang, sian. Sampai walaupun isteri tak tahu hati kita kan, tak sampai hati pula nak terfikir kahwin lain. Tengok isteri kita macam mana ujian-ujian kita melalui tempoh awal perkahwinan dahulu, begitulah lebih mencabar kalau berkahwin lebih daripada seorang. Mudah-mudahan adalah kebaikan-kebaikan dalam setiap tindakan yang kita nak melakukan, berkahwin lebih daripada seorang. Ada soalan, tuan-tuan? Ni saya bincangkan ni bukanlah nak menakutkan tuan-tuan. Tak jadilah nak kahwin lebih daripada seorang. Tidak. Ada kemampuan, silakan. Tafadhal, tak jadi masalah. Yang penting kita buat saluran yang betul. Kalau nikah di luar tu, balik sahkan dan daftarkan. Dah disahkan di mahkamah, okey, nikah ni sah, maka daftarkan. Kemudian adalah penalti-penaltinya. Itu yang penting kita sahkan dulu, tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah kelemahan dan kekurangan saya. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur kata. Yang penting kita teruskan matlamat tujuan dalam perkahwinan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan diredai dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.